Hai, salam sejahtera semua. Kembali bersama lagi. Apa khabar? Okey, hari ni kita nak cerita sikit lah. Banyak setup yang fail minggu lepas Oh, loss banyak So, jom kita just ceritakan entry-entry yang fail lah. Okey, so bersama kita dekat sini Euro SGD Euro Sing Dollar. Okey, so actually kenapa saya entry dekat sini is because I thought dia tengah uptrend. So tengah uptrend nampak ada base kat sini, ingatkan boleh entry base kat sini lah. So try entry, tengok-tengok kena lipat. So tak tahulah, analyse sebab nak cari sebab je, kemungkinan is because dia dah break trend line. So this one is H4 punya trend line, dia actually tengah uptrend. And then dia dah jumpa liquidity atas ni kan. So liquidity atas ni dia interact dengan ni lah. I think dengan QM level, kalau zoom in lagi boleh nampak ada QM level lah, high low, high, lower low. Sebelum dia buat lower low, dia adalah buat base kat sini, baru dia drop kan. Dia drop bukan drop sikit-sikit, dia drop kau-kau kan. So actually kalau I rasa sebab ni lah, sebab dia dah ambil liquidity, dia dah ignore semua-semua ni, dia terus break. So kalau dia dah break trend line ni juga, dia sign of downtrend sangat kuat lah. So mistake lah masuk dekat sini kan. Tak berapa, dia tak berapa boleh tahan price. So actually yang ni fail lah, setup ni fail. So dia terus dia drop. And then okay, secondly, kalau saya tengok kita try tengok market structure, dia okay, kita start daripada sini lah, high, low, lower high, lower low, dia dah break sini, dia buat lower low, lepas tu lower high, lower low, dia break lagi sekali. Lepas tu dia break balik ke atas. So yang ni dah tak valid dah. So the next market structure yang break yang break, ada structure breaker ialah atas ni lah, yang ni high dengan low ni. So dari sini ke sini dia dah, yang tempat yang paling, yang best kita boleh cari is around this area lah. Dekat sini kita berlambak kan, support berlambak dekat sini. Dekat ujung ni pun ada support juga. So dia dah interaksi sikit-sikit dekat sini. So the next one, sebab kita masuk, kita time tu kita tengok dekat sini kan. So actually dia dah ambil order dekat sini. So mungkin dia akan continue downtrend, because sekarang memang tengah downtrend ni. Kalau kita try tarik trend line ni, memang dia break lah. So kalau main trend line punya orang pun kena lipat jugalah atas ni kan. Dia ingat dah break, so mungkin dia boleh buy. So kalau yang buy pun kena lipat lah atas. So it's actually still consider downtrend lah. So mistake lah kalau masuk buy kat sini kan. Ingatkan dia boleh continue uptrend ke apa kan. Tapi kalau kita tengok market structure, dia memang pergi ke previous extreme dekat sini lah. Sebab sini high, low, high. I mean high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Yang ni dia dah break dah. So yang ni dah tak valid. Yang ni dia dah break. So dia pergi cari yang atas ni lah. So kalau dia dah reject dekat sini, dia memang sign dia nak continue downtrend lah. Sebab ni pun tengah downtrend. So mistake lah masuk ni. Actually it's important untuk ni lah, sebab sekarang pun masih kadang-kadang market structure ni pun masih ke laut lagi lah. Tak berapa faham sangat. Tapi once kita tengok macam ni, kalau is better kalau kita dah nampak dia dah macam ada fake out semua ni. Ini memang liquidity move ni, memang dia tolak atas kejap saja. Kalau tengok H1 pun dia tak, dia I think tinggal shadow je. H1 pun dia tinggal shadow saja. M30 M30 adalah body sikit, tapi dia pun memang shadow sajalah. Dia touch, dia terus drop. So dia dah complete dia punya fake out, dia punya liquidity move, dia dah ambil order, baru dia terjun. So kalau ada liquidity order ni, dia kuat lah, sebab dia memang nak turun, tapi dia naik, dia nak cari order semua kan, cari liquidity. So dia berinteraksi dekat area-area ni lah. Kalau hari tu nampak boleh entry sell dekat area-area ni, dia actually QM level lah. Dia interaksi dengan QM level ni. So dia ada high, low, lower low. Lepas tu dia ada lagi QM level dalam-dalam ni, ada lagi QM level kecil-kecil. High, low, lower low. Dalam ni pun kalau zoom in lagi, mungkin ada rally base drop ke, ada apa-apa MPL level, banyak lah I think dalam-dalam ni. Tapi miss lah. Sekarang senang lah cerita sebab kita nampak kan. Tapi
Biasa-biasanya sekarang dia suka cari area-area QM level ni lah. Kalau macam dia dah buat macam ni ada resistance macam fake out dia dah banyak orang yang sell kat area-area ni kan. So dia pun tolak price atas baru dia junam. So kalau dia tengah strong momentum turun ni, buy kat sini memang bahaya lah. Dia terus tembus. Dia pun tak retrace balik sikit-sikit macam pergi balik ke belakang sini ke baru dia drop. Tak ada, dia terus tembus. So ni fail lah. Fail. So market structure kena try, kena ni lah. Pandaikan saya pun kena pandaikan sikit lah sebab ni kita tengok kadang-kadang kita tengok dekat-dekat saja HM30, H1 tu tak nampak belakang. Tapi kalau M30 dia tengah uptrend juga. So it's also mindset pun rasa macam boleh beli lagi ni kan. Boleh naik lagi. Tapi kalau tengok betul-betul dia sudah ada liquidity move ni. Dia ni kalau you tengok lain-lain dia memang tak berapa ni kan. Cuma buat macam base dia tak buat macam ni, dia tak main cocok. Kalau dia nampak benda-benda yang cocok-cocok ni memang bahayalah sebab mungkin momentum dia turun memang kuat lah. So kena jaga-jagalah fake out ni semua. Kita selalu cerita-cerita tapi kita tak implement kalau kita dah nampak ada fake out ni, kita memang dia memang bias untuk turun lah. Tu kemungkinan dia turun memang banyak sebab dia dah buat benda ni. Takkan dia saja-saja nak buat benda ni kan. So it's like dia dah buat benda ni, dia untuk bersedia untuk turun. So kalau yang dapat entry dekat ikut QM level ni, high low, low low, dekat dalam ni pun dia ada QM level. So kalau yang dapat sini cantik lah. Yang dapat sini dah dapat berapa? Dalam 240 lebih pip lah. Yang sell kat sini lah. Tapi kita dah miss, apa nak buat. So I thought boleh buy kat sini. Rupanya tak boleh. Okay, so kita belajar lah. Learn a lesson. Okay, next is okay, bersama kita USD CAD. Oh, USD CAD ni pun sama. Market structure juga. Market structure. Okay, market structure ni memang penting sekarang kita tahu lah. Sebab okay, dia macam ni lah. Okay, dia high, low, low high, low low, lower high, low low. So actually kalau kita tengok H4, yang ni dia tak kuat sangat lah. Market structure dia memang, dia break. Dia consider is also another structure lah. Dia high, low. Lepas tu dia kat sini dia dah break. So dia lower high, lower low kat sini. Tapi lower low dia tak berapa significant. Dia tak nampak macam tak kuat. Sebab kalau kita tengok daily memang baru kita nampak lah dia punya market structure kuat mana kan. So kalau nak ikut betul kan dia memang structure breaker dia dekat sini high, low, lower high, lower low. Dia yang break dekat sini, dekat high extreme ni dengan sini. Dekat tengah-tengah ni dia macam tak berapa handsome lah. So actually extreme dia dekat sini dengan dekat sini. Tapi pandai-pandai kita pergi masuk sini. And then of course kita kalau tengok trend line dia tengah uptrend lagi. Okay, dia kalau you tengok dari sini ke sini memang dia tengah naik lah. Dia buat low, high low, high low, high low kan. So, nak sell kat sini bukan cakap tak boleh. Kemungkinan memang dia boleh terus sebab banyak benda kat sini. Belakang-belakang ni pun banyak support. Ada resistance. Lepas tu dekat sini dia ada buat lah QM. Adalah dalam-dalam ni mungkin ada QM level ke dalam kecil-kecil kalau you zoom in. Lepas tu dia ada support lagi banyak benda. So memang macam ada buat banyak ni lah, banyak buat orang perasaan nak sell dekat area ni. Tapi rasanya dia ignore market structure ni. Dia tak kira, dia kira dari sini, dari tempat ni. Dari sini ke sini dia kira baru consider market, baru consider structure breaker. So that means dia break kat sini lah. Dia kalau actually biasanya kalau dia break kat sini kita boleh try entry area ni. Sini pun ada banyak support. Baru dah ada support. Banyak benda kat sini. Lepas tu ada rally base drop. Tapi kalau entry kat sini pun mati jugalah. So dia pun terus cocok. So tak tahulah. Mungkin dia nak cari KM level macam yang previous. Mungkin dia nak cari KM level area ni ke. Ataupun mungkin dia nak ambil terus dekat atas ni. Tu kita tak tahulah. Itu kalau kena tengok lah macam mana.
And also minggu ni bahaya sikit masuk sebab dia ada FOMC. Banyak minggu ni I think banyak news yang besar-besar lah, impactful punya news. So minggu ni is consider very high risk kalau you masuk sebab kalau you analyse betul pun dia kemungkinan besar dia akan buat fake up besar-besaran lah. Dia akan macam cocok atas tinggi-tinggi lepas tu baru dia drop, ataupun kalau dia nak naik, dia nak buy, dia akan cocok bawah cepat-cepat jauh-jauh punya baru dia naik atas. So FOMC ni jangan main full margin semua lah. Just jaga MM lah, jaga MM, and then kena expect dia akan ada movement yang tak logik punya lah. Dia cocok atas ke cocok bawah ke, ambil order semua sebab news besar-besar kan. So kita tengok lah, kalau tak silap I think is hari Rabu dia ada FOMC semua. Minggu ni lah banyak benda lah, minggu ni banyak news lah. So jaga-jagalah kalau especially USD yang berkenaan dengan USD punya lah. Kena jaga-jagalah. Okay, next is Euro USD. Euro USD ni actually pun sell sebab ingatkan dia sekejap, ni apa ni? Sell mana? Sekejap, I cari Okay, sell area ni lah. Ada dekat line ni. So zoom in sikit H1. So okay, actually sell area ni sebab apa? Sebab I thought dia nak continue dia punya downtrend sebab dia dah berinteraksi dekat base ni kan. Base ni pula dia berinteraksi dekat base ni. So dia macam dia dah nak I thought dia dah retest, dia akan turun lah. Jadi nampak gayanya dia tak turun, tapi instead dia pergi buat fake out, dia pergi cocok ke atas pula. Ini I tak, kalau tak silap mungkin dia ada news lah, ada news sikit-sikit kan, ada yang tak tahulah apa dia punya inflation ke apa benda lah, saya pun tak faham. So dia buat benda-benda macam ni lah. Dia nak pergi bawah. Sebenarnya dia actually analysis dah betul. Dia memang nak pergi bawah. Tapi sebelum dia pergi bawah tu dia nak KO you orang lah. So dia buat benda-benda macam ni. Ini H1 pun dia tinggal shadow saja. So memang dia sajalah. So kalau ini memang example lagi satu untuk kalau you orang tak letak stop loss ataupun stop loss you yang tak logik tinggi-tinggi punya, you memang safe lah. Dapat safe. Untuk kita yang sebab takut loss ke apa, memang ataupun kita buat lot besar-besar, kita masuk satu lot ke, ataupun kita masuk 2 lot semua, kita nak jaga kan. So yang ni memang kalau kita hold, kalau kita account cukup besar, satu lot pun kalau you ada 1,000, 2,000 dalam, you letak satu lot, you pun safe lagi. Dia floating dalam 40, 50 pip, 60 pip macam tu, $600 lah. So and then dia junam. Kalau you entry sini pun sekarang you pun dah dapat dalam 100 lebih pip. And then kalau you continue hold, you pun dah dapat dalam 200 macam tu, 200 pip lah, about that lah. Tapi yang letak stop loss atas ni, dia tahulah, ni memang dia orang tahu, memang banyak orang letak stop loss atas ni kan. Atas ni memang banyak orang letak stop loss. So dia pun terus cocok atas. So kita analyse dia pergi mana, dia cocok sampai mana dia tak boleh cocok lagi sebab memang order dia berkumpul kat sini. So tengok-tengok, oh ada QM level, ada high low, high low. Sebelum dia buat low dia ada buat base, ada buat king, benda-benda macam-macam benda-benda kat sini. So that's why dia sampai sini dia tak boleh nak naik, dia dah jam lah dekat sini. Terus dia ambil order dekat area ni. Lepas tu dia junam. So kalau based on analysis memang 50% dah betul, cuma benda ni diorang buat untuk ni lah, untuk diorang nak profit banyak sikit ke, nak ambil order semualah. So actually kalau you tengok market structure pun is cantik sebab dia tengah downtrend, kita tak lawan market, kita masih hold, kita masih ikut dia punya market structure. So dia tengah buat downtrend, high low, low high, low low, low high low, dia dah break. So cuma dekat area ni dia kita sebab benda ni lah kita loss. Kalau kita tak letak stop ataupun stop loss kita letak atas ni ke, then kita save and then lumayan lah dapat lah. Kalau kita entry based on the base ni, dia cocok atas dalam 60 pip, 40, 50 pip, and then dia terus junam lah. So actually ramai yang dah kena
Dia dah drop baru you nampak, alamak kenapa kan. So memang dia nak turun. Ni memang dia nak turun, cuma dia buat fake out saja. So kena jaga-jagalah benda-benda ni kan. Dah banyak, kita pun banyak kali cerita pasal fake out ni. So kita pun kena jugalah kan. Nak buat macam mana kena juga. Okay, so next. So this one kita tak ignore dia market structure. Market structure dia memang cantik lagi. Memang downtrend. Kalau tengok daily, sampai daily pun memang dia tengah downtrend. Gila-gila punya downtrend. Then dia dah break ni dah. Dia dah ada structure breaker. So dia memang kemungkinan dia boleh pergi bawah lagi lah. Tapi belakang-belakang ni pun macam dah sampai maksimum lah. So mungkin dia, kemungkinan dia akan rebound lah dekat sini. Tak tahulah, ini tak tahu. Dia tapi tengok trend memang dia masih memang kuat downtrend lah. Kuat downtrend. H4 pun kuat downtrend. H1 tak payah cakap lah. Memang tengah downtrend lah. So ya, yang ni lah loss. Sebab yang ni sajalah. Sebab dia memang cocok dia cari QM level yang dekat belakang ni. Okay, so then of course kalau kita try tengok market structure dia. Dia high dekat sini, previous high dekat sini, lepas tu low, lower high, lower low. Dia dah break sini. Lepas tu dia naik balik. Dia dah break balik yang structure ni. So yang ni dengan ni dah tak valid, kita kena cari yang atas ni dengan sini. So dia sampai sini pun dia masih tengah uptrend sampai sini. So biasanya kita akan cari dekat sini lah kan. Yang previous market cycle kan. Tapi kalau kita tunggu sini memang tak dapat. So yang ni memang susah lah. Dia memang susah nak cakap lah. Tapi kalau kita main H1 ke apa, kalau kita tengok market structure yang dekat sini saja, yang dia tengah uptrend sekejap ni kan. So kita try marking. Kita try lah cari mana kan. Stay tune lah mana paling cantik sini lah. Sini dengan sini. Lebih kurang sini lah sebab sini ada 3 yang touch kan. Lalas, okay, nampak dia break. Dia dah break dah. Okay, dia dah break. Mungkin kemungkinan dia dah nak buat tukar trend lah. So, kita dah boleh abaikan belakang-belakang ni. Kita main kat sini. Sebab, okay, kalau you tengok market structure pun sini ada structure breaker. Dia ada high, low, lower high. Lepas tu dia break. Dia jadi lower low. Ini jadi pula yang tadi yang kita tengok tu yang sikit-sikit tak jadi. Tapi ni pun tak sikit lah. I think banyak juga dia break. 100 lebih pip. Banyak jugalah dia break. Dari sini ke sini dia tahan naik atas. So dia yang second structure breaker dari sini dia pergi break ke bawah pun dalam 90 almost 100 pip pun banyak jugalah. So dia pun dah abaikan structure ni dia pergi naik. So it's okay lah. Dia travel banyak lah. Jangan yang travel 20-30 pip tu mungkin dia tak nak lah. Dia nak ambil yang tinggi. Tapi ini dia dah travel berapa jauh dia travel lah. Dia pun dah travel dalam 100 pip lah. So consider a lot lah. Consider dah banyak. So kita boleh main dekat area ni lah. Sebab dia dah banyak dia punya travel kan. Kalau yang macam, kalau kita yang ni, sebab ni I think H1 pasal dia pun okey lah jauh sangat. Kalau you nampak benda macam ni dekat M5 ke apa, then dia tak berapa respect lah. Sebab dia kalau M5, kalau ni kita jadi M5 dia kalau dari sini ke sini baru pergi 20-30 pip macam tu. Tapi kalau H1, H4, banyaklah dia dari sini ke sini pun dah 100 pip kan. Kalau H4 lagi gila lah kalau you nampak benda-benda macam ni. So kita still main dia dah ada structure breaker trend line, so kita boleh expect lah dia akan respect benda-benda ni lah. Ini kita boleh tengok sekarang. So next time kita tahulah kan. Try to letak tinggi sikit lah stop loss kan. Daripada kita kena macam ni, better kita berjuang sampai habis-habis lah. Letak atas ni apa kan. Berjuang sampai habis kan. Kalau betul-betul dia naik je turun balik. Daripada you floating gila-gila dan you profit gila-gila macam tu lah. So actually pun kena tengok account, kena jaga MM lah. Kena jaga MM. You kalau full margin pun you kena jaga MM full margin lah. Full margin means you kena ni lah, jaga, kena ada ruang sikit untuk you floating ke apa kan. Sebab benda ni you tak tahu. Kalau you nak, you actually boleh lah PO kat atas ni kan. Tunggulah kan. Tapi macam mana you nak tahu kan benda-benda ni. At least kalau you kena you tak ni lah, tak KO lah kalau dia buat lah. At least you are prepared. So I think stop loss tu memang kadang-kadang dia dilema lah. You nak letak, kadang-kadang tu yang previous video yang sebelum ni kita cerita,
Ada beberapa setup pun sama juga. Yang profit yang tak letak stop loss, yang profit. Lepas tu yang letak stop loss tu dia actually boleh profit tapi kena stop loss sebelum dia junam. So dilema lah, itu you kena ni lah, you fikir sendiri lah macam mana kan, you kena ni lah. Kalau you sanggup, you letak $300, $500, you just biar je tapi tak letak stop loss tak bermaknanya you tak cut loss. Kalau you tengok dia dah jadi macam ni, kalau okey katakanlah shadow ni dia bukan shadow, dia body terus mencanak atas ni. Then dia pula ada buat dia pula macam yang second kan dia turun sikit je, lepas tu dia naik balik. Then you boleh just tutup lah, close it, sebab dia dah ni kan, dia dah close dekat atas, dia bukan tinggal shadow. Tapi kalau untuk macam shadow ni, kalau you nampak shadow panjang ni, lepas tu dia cocok, lepas tu turun balik, then kemungkinan is a fake out lah, bukan dia nak continue uptrend kan. So benda-benda ni kena ni lah, ni tak boleh nak 100% confirm, tapi at least you ada guideline lah. Kalau dia shadow je you biar. Tapi kalau dia dah close body, then you mungkin consider just close your position lah, tutup sajalah. Macam tu. Tapi susah nak cakap juga, macam ni juga, ini pun body. So tapi dia pun turun balik, dia macam fake out kan. Yang ni shadow. Tapi dia naik balik, dia turun, dia naik balik. So benda tak susah, tapi tengoklah mana area dia buat kan, fake out tu kan. Kalau dia dah buat, dia kalau ikut ni belakang-belakang dia tak ada apa-apa. Tapi ini dia ada resistance, ada resistance. So kemungkinan dia is a fake out lah, Macam ni dia ada shadow tapi dia naik balik, dia tak ada fake out, tak ada benda-benda belakang. So yang ni dia ada support. So you letak, you punya otak, you fikir dekat sini memang banyak orang sell area ni. Sebab ada support, ada base, memang ramai sell. Lepas tu letak stop loss atas ni, dekat area ni kan. Ngam-ngam dia pergi cocok atas, makan stop loss. Lepas tu baru dia drop. So benda-benda ni kena tengok lah. Senang nak cakap kan, sebab memang cakap senang, tapi time jadi tu bergelabar lah, gila, jadi tak tahulah ke arah mana kan, sell ke buy ke apa kan. Tapi at least kan kita cerita dalam otak, next time kita nampak benda-benda ni, kita tahu kan apa nak buat semualah. So it's better tu kita just cerita, remind myself lah kan, untuk remind myself. Okay, next bersama kita Euro AUD, okay, Euro AUD sell kat sini, sama lah benda ni, pergi sell kat sini juga. So yang ni pun sama, sebab nampak ada macam okay, yang ni pun actually fail. Kalau tengok sekarang, sekarang I know kenapa fail. Dia tak ada market structure, tak ada break apa-apa market structure pun. So kita pergi sell kat sini pula, it's a bit bahaya lah, sebab dia tak ada break apa-apa, dia tak break structure apa-apa, dia memang masih dekat range ni lagi kan. Okay, kita tengok mana dia break. Okay, dia tengah uptrend ni. Uptrend sampai sini dia ada buat support, tapi support ni sudah break. So consider dekat sini dia ada market, ada structure breaker lah. So kita kira dari sini high, low, lower high, lower low. Then dia pergi atas pula. So pergi atas tapi dia tak berjaya lepas ni. So kita kira lagi, kita abaikan ni pula, sebab yang ni lagi tinggi kan. So high, low, lower high, lower low. Dia pergi break pula. Dia break semua benda ni, semua dia break. So dia punya high extreme dekat sini dengan dekat sini. Kalau kita tengok H4 lah, ni kalau boleh abaikan lah yang kecil-kecil kan, time frame kecil-kecil tak power sangat. So it's between sini dengan sini lah, ataupun inilah higher yang tinggi lagi kan. Structure dia dekat between sini dengan sini. Dekat bawah-bawah ni tak ada structure, sebab dia tak break apa, tak ada benda yang break kan. Lain lah kalau dia yang ni dia dah break bawah je ni. And then kemungkinan kita boleh try entry kat sini lah. Tapi ni dia tak break. Dia buat double bottom. So nak entry sini dia pun tak jauh lah. Dia pun jauh 90 pip lah. Tapi dia tak break structure apa-apa. So kalau entry dekat sini dia macam tak ada reason dia nak continue turun kan. Sebab dia tak break structure. Yang ni semua lain-lain lah. Dia dah break structure semua. That's why sampai sini
setup yang sama lebih kurang kan. Ada support, resistance, ada banyak benda kat sini. Mungkin ni ada king lagi semua. That's why dia sampai sini, dia continue turun. Tapi dia tak turun banyak. Sepatutnya kalau dia tengah downtrend macam ni, okay, dia kemungkinan dia akan break structure ni. So, kita kalau based on analyze macam ni lah, trend line semua macam ni, dia tengah downtrend, dia ada structure breaker, dia tak berjaya lepas belakang-belakang ni. Kalau dekat area ni ada benda, kita masih boleh try sell lagi. Janji jangan sampai dia buat fake out. Sebab kalau dia dah naik sampai puncak-puncak ni, and then dia main-main dekat area ni nama, kemungkinan dia akan buat fake out. So kita tadi tengok banyak kali dia suka pergi dekat area QM level lah. QM level lah, dekat macam area ni lah. Dia suka pergi area QM level. So kalau dia tak nak buat fake out, dia nak just teruskan dia punya perjalanan, kita boleh try entry dekat sini lah. Sebab yang ni pun actually this consider fake out, tapi dia fake out sebab apa? Memang mungkin sini lah Asa Flip kan. Tapi Asa Flip dia tak kena pula sini. Dia tak kena resistance ni. So dia ni mungkin consider fake out lah. R1, R2, R1, R2. So banyak yang sell kat sini. So dia just cocok ke atas and then dia drop. And then dia datang balik retest. Kemungkinan dia boleh, ini sekarang decision point lah. Dia nak pergi ke, dia nak naik ke, dia nak turun lah sekarang. So dia sampai area ni, boleh lah you nak try sell untuk dia continue dia punya downtrend ke macam mana. Sebab kalau sampai M5 pun tak nampak ada base ke apa. Adalah base kat sini. Tengoklah dia berinteraksi dengan base ni ke tak kan. Dia pun tak kena lagi base. So, apa lagi ada? Kalau QM level mana consider ni QM level, high, low, ataupun kita ambil shadow base. Base yang shadow ni. Kalau shadow dia kena lah, confirm kena lah. So, tak tahulah ni mungkin dia nak pergi bawah. Sebab dia pun belum break structure yang bawah ni kan. So mungkin yang third try ni, yang first try, second try, mungkin second try ni dia nak try break lah structure ni kan. So kalau kita nak entry, berapa kita boleh dapat? Banyak juga kalau kita entry sekarang, kita TP satu sini pun boleh try scalping lah. Kita jangan harap dia terus pergi bawah kan. Tapi dia dah berinteraksi dekat sini. Kalau tengok betul-betul, dia tak ada benda yang kukuh. Cuma ada satu support dekat sini. Apa ni? Cuma ada satu support dekat sini and then ada king dekat sini. So, asal ada dua? So, dia ada king dan dia ada support. So, dia pun terus cocok tinggi sangat ni. Kalau nak cakap sampai sini, dia pun tak datang sampai sini kan. Sampai QMTR ni pun dia tak sampai QMTR. So, this one is not, tak berapa cantik lah benda ni kan. Mungkin dia akan cocok lagi tinggi lagi lah. Tak tahulah sebab dia tak ada benda yang kukuh kan untuk dia reject, dia retrace. Dia cuma based on ni, satu support ni saja. Kalau ikut king ni pun dia tak kena. Tapi kalau paling cantik kena entry area ni lah. Area yang banyak support. Ni actually ada support and resistance lagi. Belakang ni ada resistance, support. Atas lagi dia ada resistance. Dia macam QMTR lah ni kan. Ada resistance, lepas tu ada low, lepas tu ada support, ada low, lepas tu ada support. And then sebelum dia turun tu, dia cocok atas, dia cocok bawah. So biasanya kita nak entry area ni lah. Biasanya lah. So kemungkinan ni dia memang dia belum bersedia nak drop lagi. Dia mungkin akan buat fake out sini. Apa ni? Dia mungkin akan buat fake out dekat area ni. Okay, dia akan naik atas, dia akan buat turun sikit. Lepas tu dia cocok ke atas area ni ataupun area ni lah.
Depends lah. Biasanya kita ukur-ukur dia suka cari sweet spot lah 30 pip macam tu kan. So 30 pip is around ni lebih sangat. Mungkin ni lah 40 lebih 30. Area ni lah 30 pip kan. Dia suka cari 30. Ni tak confirm ni cuma kadang-kadang saya observe dia suka naik dalam cocok dalam 30 lebih pip. Ada juga dia cocok 60 pip, 50 pip pun ada. Tapi yang saya observe kan banyak dia suka cocok ni lah. Dia suka cocok macam 30 pip macam tu kan. Ini just observation, ni tak confirm. Jangan you semua fake out you letak ni PO you letak 30 pip atas sikit. Janganlah. Ni just observation, just macam saya tengok ini asal ni 30 pip kan. Dia macam tu lah. Kemungkinan banyak orang ajar you letak stop loss 30 pip kan. Tak tahulah, ini semua tak tahu. Ni tak confirm, just you nak you boleh try tengok-tengok sendiri kan. Dia macam mana. Okay, next. Okay, Chef JPY. Chef JPY pun sama. Chef JPY tengah uptrend. Memang okay, ni memang susah nak cakap lah. Sebab I thought dia dah buat dah buat downtrend sebab dia dah buat. Ni daily memang kuat high low, high low low. Lepas tu dia lower high, lower low. Dia dah break structure. So I thought dia akan just naik balik sampai dia tak lepas ni lah. Dia tak akan lepas ni. So I pun according to base ni lah. Dia ada base. Kalau you zoom in dia ada base kat sini. Kita try sell lah. Mungkin dia akan pergi bawah lagi kan. Lepas tu kalau tengok price pun dia kecil-kecil. Dia naik kecil-kecil. Dia bukan naik sebatang-sebatang. Dia macam buat compression sikit kan. So pun tak jadi juga. Fail juga. Dia compression dia tak ni. Dia bukan besar-besar. So ingat based on dekat ni ada QM level lagi, nampak high low, high. Sebelum dia buat lower low dia ada buat base semua. Pun tak jadi juga. Pun dia terus cocok. Yang ini kalau you tak letak stop loss ke, you nak fight ke apa, memang masak ni kan. Sebab H4 dia pun dia macam mana kita tengok M30. Okay, dia terus naik. Dia bukan buat sebatang Dia terus naik macam tu Dia bukan nak buat sebatang naik lepas tu sebatang turun macam tu. Ni M30 M30 pun tak nampak shadow ke apa kan. Yang nampak shadow ni nampak shadow tapi fail lah. Ni nampak ada shadow. Ni ingatkan fake out juga kan. Tapi tengok-tengok dia bukan fake out, dia terus nak naik. Terus dia pun maintain. Tapi adalah dia buat fake out ni, lepas tu dia drop balik sikit lah. Dalam 60 pip lah. So dia tak berjaya melepaskan fake out ni lah. Tapi dia buying pressure dia kuat lah. Ni ramai lagi nak buy. Dia tak boleh fight lah. Lalas dia pun kalah sikit lah. Lepas tu dia continue naik. So kuat lah. Ni memang uptrend memang kuat lah. You lawan pun memang tak dapat lawan punya lah. Dia memang kuat lah. So fail lah yang ni. Dia tak ada fake out. Dia tak ada buat fake out ke apa. Dia continue dia punya uptrend. So dia dah melangkaui ni dah. So dah tak really ni. Tak boleh buat apa-apa dah. Unless you nak try buy lah. Tapi kalau dia dah buat macam ni, memang tak akan consider nak sell kat mana-mana. Nak try cari dia berhenti mana semua. Tak payahlah. Bahaya lah. Tapi empat ganyanya dia dah ada buat downtrend. Tapi dah takut dah kan. Dia banyak benda-benda yang dia boleh rebound lah sini. Sini banyak benda dia boleh rebound. Tapi boleh try sell sebab dia dah buat downtrend dah. Sebab dia dah okay, structure breaker mana? Ni ada structure breaker lagi. High, low, lower high, lower low. So dia dah buat structure breaker, dia naik balik sini, dia ambil order dekat area base ni. Dia pun tak sampai dekat support, dia just ambil order base. Dan dia teruskan perjalanan ke bawah. So yang cuma tak tahu dia boleh pergi sampai mana. Mungkin sini ada significant, nampak significant punya base kan. So mungkin dia akan pergi sampai sini lah. Ini tak tahu punya, tak confirm lah. Just based on tengok-tengok macam ni. Tapi kalau nampak, kalau awal-awal nampak benda ni, kemungkinan akan entry sebab ini kalau Cikgu Hanzo ajar, this is flat pattern. Okay, dia flat pattern. So dia dah macam buat compression dekat area ni. Dan kalau nampak base ke apa, yang area yang cantik untuk entry, boleh try entry. Sebab dia dah buat flat pattern. Flat pattern ni memang
di-showkan oleh Cikgu Hanzo lah. Kalau flat pattern ni lah. Dia main-main dekat range ni. So dia dah jumpa ada apa-apa yang boleh push price ke bawah. Dia terus dia junam. So biasanya dia akan junam ikut pole ni lah. First pole ni. Kalau first pole ni 120 pip. Dia dari sini ke sini pun TPU 120 pip lah. Lebih kurang macam tu lah. Dia punya setup kan. Untuk flat pattern ni. Okay, so yang ni pun dah fail. Then okay, yang ni kita cerita yang jadilah. Okay, yang jadi pun entry sini pun okay, ni memang laki lah dapat pucuk. So dia first drop memang ni sebab greed, sebab tak tahulah letak TP tak kena ke apa kan. Ngam-ngam sikit lagi tak kena. So dia dah miss, tapi nasib baik the second retest dia pun turun balik sikit. So close ni kalau tidak kita boleh dapat close dekat area ni dalam 120 pip. Tapi mungkin salah marking ke apa kan, dia tak sampai pun dia punya close position untuk tak sampai TP. So nasib baik dia dah naik dia pun respect lagi area ni kan, area QM. Adalah banyak-banyak benda, QM level, ada QM, ada kemungkinan kalau zoom in ada king ke apa, ada MPL dekat area ni lah. So dia pun drop balik sikit. Dia pun drop lah. Kali ni dapatlah dalam 70-80 pip lah daripada tadi 120 pip, at least 8. Sebab saya close, saya nampak dia ada uptrend, dia ada trend line lah. So takut kan. Just close dulu lah kan. Daripada loss banyak kan. Daripada banyak-banyak yang loss, kita try cover balik sikit-sikit sini. And then betul, dia pun react dekat trend line ni. Dekat area ni, base ni ada trend line. Dia react, dia naik balik. And then third retest pun dia pun dapat tahan harga sekejap. Dia pun dapat tahan dalam 60 pip pun banyak juga ni kalau entry 3 kali. Tapi biasanya tak entry lah 3 kali kan. So dapat tahan juga, tapi last dia dah tak boleh tahan dah. Dia terus tembus. So terus tembus, biasanya kalau dia datang balik sini boleh entry buy lagi kan. Tapi nampak gayanya tak jadi juga sebab ni ada support, ada resistance, and then ada rally base, ada ni king. Mengingatkan kalau biasa datang sini boleh buy lagi kan. So nampak gayanya tak boleh juga. So pun jangan ingat benda-benda memang confirm boleh lah. Sebab okay, kita tengok market structure. Sekarang kita jangan abaikan market structure kan. Jangan kita selalu abaikan market structure. Okay, belakang-belakang ni tak payah tengok lah. Memang downtrend kau-kau lah. So lepas tu dia uptrend balik, sambung trend up. Lepas tu dia pula buat downtrend balik. So downtrend ni dia berstart dari sini lah. High, low, lower high, lower low. Dia ada breaker. Lepas tu lower high. Lepas tu ada breaker lagi, lower low dekat sini. Okay, so dekat in between here and here ada satu range lah. Tapi nampak gayanya dia tak respect range ni. Dia terus cocok ke atas. So yang ni dia cocok ke mana? Sama lah, nampak dia suka pergi QM level lah. I notice sekarang dia tak berapa nak respect QMTR. Dia tak berapa nak, mungkin QMTR dia sikit-sikit lah dia boleh turun. Tapi sekarang kan dia punya trend line dia macam lebih kepada pergi ke QM level. So dekat area ni memang ada QM level, and then dekat QM level ni dia bersama, okay, kalau you tengok ni ada QM level, okay, level ni dia, lepas tu dia buat drop, naik balik dia buat base, lepas tu baru dia continue drop. So biasanya sekarang kita tengok, kita mungkin lah lain kali kita boleh try entry dekat area base yang sama, lebih kurang sama zone dengan QM level kan. Sebab QM level sini pun berlambat, you pun tak tahu nak pilih mana kan. So kita just pilih, either kita pilih yang ada rally base drop yang ada supply zone sini, ataupun kita pilih yang supply zone yang atas ni pula. Kalau atas ni saya tak kena pula. Kalau kita ambil supply zone kira atas ni, tak kena pula. So dia nampak gayanya dia main dekat sini lah. Dia main dekat supply zone ni. So kalau tengok H1 pun tak, H1 pun kalau supply zone dia sini tak kena. Ada king lagi semua tak kena. Dia main dekat bawah ni lah. Dia main dekat supply zone yang sama level dengan QM level. So dia sekarang I notice lah banyak dia suka pergi dekat QM level lah. Dia tak respect benda. Dia okey lah, ada lah. Dia nampak dia kalau ini consider is QMTR, QMTR dia ada support. Lepas tu dia cocok bawah, cocok atas. Lepas tu dia drop.
Lepas tu naik balik, dia adalah respon dekat sini, drop. Lepas tu mungkin sekarang dia dah consider, dah ni lah, dah makan kan. Ni dah consume dia semua, ni dia dah tak kuat lah. Tak kuat pun dia boleh turun dalam 100 lebih pip lah. Kalau you dapat tutup awal lah. Tapi paling cantik, time dia naik balik sampai QM level sebab dia masih downtrend. So it's okay, still safe to sell. Masih boleh try sell lagi. Kalau you sell dekat sini pun you masih boleh ada confidence sikit untuk taruh stop loss atas ni ke apa kan. Selagi dia tak break benda ni dengan body ke apa, selagi you berjuang sampai MC lah. Itu jangan jangan. Itu tengok bukan selalu jadi macam ni semua consider pun fake out jugalah nampak. Dia ada buat resistance, lepas tu dia pom naik atas, lepas tu dia turun. So banyak benda-benda ni dia buat resistance dia macam dia memang nak sell punya lah kat sini kan. Dia nampak resistance. Ini pun berapa jam, berapa hari ni dia buat. Berhari-hari you tengok you tak gatal sangat. So lalas dia pun pergi tembus, dia cocok atas kejap. Ni close dengan body semua. Ni kemungkinan dah kalau main cut loss ni memang dah close sebab dia close dengan body kan. Lepas tu dia main dekat sini dia baru dia drop. Dekat sini pun jauh juga kalau you nak tahan dalam 60 70 pip 65 pip macam tu you nak tahan so it's up to you lah. Dia macam ni lah, permainan dia memang macam ni lah. Ini dah consider fake out dah ni. Ada R1, R2, ada support sini, dan sini ada SR flip ke apa benda. Ni pun ada fake out ni, ada R1, R2 lagi sini, R1, R2. So benda-benda dia nak terus tembus, nak terus naik sebab ada orang yang sell tak stop loss sini ke benda-benda ni sampai dia clear lah, sampai dia naik sampai di sini lah, semua clear lah. Satu kali dia clear lah, 30 pip dalam 30 lebih pip lah nampak. Bukan saya nak cakap apa tapi memang selalu tengok macam tu lah. Dia naik dalam 30 lebih pip. Dia suka buat ni dalam 4 lebih kurang almost 40 lah, 40 pip lah. 39 pip kan. Daripada tempat-tempat fake out ni kan. Ada R1 R2 dia suka cocok dalam 30-40 pip lah. Ni memang observation saya saja, bukan confirm lah. Okay, then yang ni lalas. Nasib baik yang ni lalas jadi jugalah. Sebab mana? Sebab dia turun balik punya pasal kan. Kalau dia dari sini dia terus naik memang dah stop loss lah. So at least this one kita tak dapat TP tapi at least kita close dapatlah dalam 70 80 pip macam tu lah. Just based on this one QM level belakang-belakang ni lah. Consider ada base, ada supply zone, ada QM level belakang-belakang ni lah. So just based on this entry lah kita nasib baik dapat lah. And then this one is ni pun sama. Ini pun tahan, berjuang sampai habis-habis. Tahan 37 pip, 40 pip, letak stop loss 40 pip. So dia main, lalas dia pun pergi drop. Dia drop sampai sini. Pun dalam 90 lebih pip lah. So tapi entry dekat sini sebab apa? Based on this one lah. Sama lah. Based on ada QM level dekat sini semua kan. Kalau H4 nampak lah. Kalau H4 adalah QM level, ada supply zone. Banyak benda-benda kat sini. Ada supply zone, QM level. So entry dekat area ni, tengok-tengok dia pergi cocok atas, dia cari apa. So kita masa tu zoom in tengok. Zoom in tengok dia ada apa. Dia ada king kat area ni. Ada king. Ada support. Ada QMTR. So this QMTR. And then itulah, itu je lah. Dia ada QMTR, dia ada king, cucuk bawah, cucuk atas, drop. Lepas tu itu je lah. Kalau atas ni pun kalau QM level dia tak kena pula. QM level yang sama level dengan apa? Support. So dia memang naik, dia cocok sampai sini lah. Cocok sampai sini lah. Dia cocok sampai area ni sajalah. Base lah. Cocok bawah, cocok atas. So kalau you tadi zoom sampai M15 pun you boleh nampak fake out dalam ni kecil-kecil ni fake out. Ni kecil-kecil punya lah. Ni kan dia nampak. Dia ada resistance. Lepas tu dia cocok. Sikit kecil je lah. Ni fake out ni kecil je.
Dia cocok. Dia consider macam MPL kecil punya MPL lah. Memang kecil lah. Bukan MPL, QM level lah. Kecil-kecil punya lah. Dia ada high, low, high sikit, lepas tu dia low, low. Dia kecil lah. Memang kecil. Kena pakai imagination lah. So dia main-main dalam area-area ni lah. So tengok. Tepat tak garis tu kena tak? Kalau zero float. Ni kadang-kadang terlalu obsessed dengan zero float. Zero float lalas tak masuk terus. Tak kena kah? Ni tak zero float. Ni langsung tak. Dia pergi mana? Mungkin dia pergi dekat area-area supply zone tu lah. Ni dah melangkaui dah area-area ni, tapi dia pun turun juga. So janganlah terlalu obsessed letak zone kecil-kecil, lepas tu stop loss kecil-kecil. Kadang-kadang nak sniper sangat ni lalas kena lipat dulu baru dia drop, ataupun terus tak kena kan. Terus tak dapat entry ke apa kan. Sebab dia based on kalau kita letak zone tadi memang dah tak entry dah. Dia sekarang dia tak berapa nak respect benda-benda macam dulu kita belajar lah. Bukan selalu kena lah. So is this area lah. Dia tak ada supply zone pun. Dia memang ada ni sajalah. Ada king lah. Kalau you masuk based on the king pun dah dapat dah. Boleh lah. Kan? So the king ni dia pun lebih kurang berinteraksi dekat ni. Ada QM level ni high, low, high. Dia ada high, low, high, low, high, high lah. Dia macam dia QM dia actually QM dia dekat sini tapi dia tak sampai pun. Dia sampai sini saja. So tapi dekat sini dia sebab ada king kan. Dia pergi bawah sebelum dia tujuan tu dia ada buat ada pergaduhan sikit baru dia turun. So mungkin kita ambil sini lagi cantik lah. Tak dapat zero float pun tapi dapat lah entry kan. Dapat entry pun okay, floating pun tak sampai 10 pip lah. So okay lah, bearable lah kan. Sekarang susah lah nak dapat zero float. Zero float mungkin dia dah tahu kan. Okay, ataupun sekarang cara dia orang main tu lain sikit lah. Tapi yang tadi yang mula entry ni just based on the ni lah. Based on ni sajalah. Based on the ni dekat sini saja. Based on ni je masuk. Tapi dia nampak gaya ni tak jadi. Sebab sini pun actually is consider pun ada QM level. Dia ada high, low, high, low, low. So ingatkan masuk sini area-area ni supply zone ni dia boleh drop tak. Nampak gaya ni dia terus cocok atas dulu baru dia pergi bawah. Ni pergi bawah pun tak jauh lah. Dia pergi bawah pun dalam 90 lebih pip. Tapi kalau masuk sini dalam 60 lebih pip, 70 pip lah. Sekarang tak tahulah. Mungkin dia nak continue dia punya downtrend lah. Sebab masih downtrend lagi. Okay, kita tengok dia tak lepas belakang ni kan. Dia tak melangkaui dia. So mungkin dia nak buat downtrend lagi lah. Downtrend baru dia kalau ikut belakang-belakang ni pun dia boleh drop sampai area kita boleh try lah monitor area ni kan. Yang busy kat sini. Busy kan sini kan. Banyak benda. Sini boleh. Dekat area sini pun boleh. So ni tak hold lah. Dah tutup dah ni. Dah close lah position. So that's all lah. I think that's all for video ni. So okay. Kesimpulannya is kita kena jaga-jaga lah. Fake out ni semua memang kena jaga-jaga. Kena try to think out the box lah macam mana fake out ni. And also banyak benda yang saya mistake is market structure lah. Market structure kadang-kadang just draw a trend line. Tengok macam mana dia jalan. Macam ni dia dah break. Tapi dia naik balik. Ni susah lah nak cakap. Tapi time dia break ni mungkin boleh entry lah. Sebab dia banyak yang dia dah break, dia retrieve balik dekat line ni lah. Dia banyak saya nampak macam tu lah. Tapi not 100%. Tapi banyak lah. Dia macam dia dah break kan. Dia pergi naik balik ke line ni. Lepas tu dia continue drop. Banyak pair yang saya nampak dia macam ni lah. Ini boleh dijadikan secara entry point you lah. Kalau macam you nampak. You boleh try entry based on the trend line. Dia break. And then dia naik balik, dia turun lah. H4, H1 boleh pakai lah. Jangan pakai yang kecil-kecil lah. Kecil-kecil tak power sangat lah. At least pun H1 lah. M30, H1 or H4 lah. M30 pun tak tahulah. Tak berapa kuat sangat kot. At least H1, H4 lah. Kalau nampak macam ni, dia dah break trend line ni. Dia naik balik sikit-sikit macam ni. Dia touch lah. Mungkin boleh try lah.
Ini just based on saya observe je. Ada je dia nak terus naik sampai QM level semua, tak ada halnya. Ada trend line pun dia boleh buat trend line fake out macam benda-benda ni mungkin dia consider trend line fake out. Dia tahu banyak yang main ikut trend line kan, yang saya ikut trend line, dia buat fake out juga dekat trend line juga. Okay, I think that's all. Video pun dah panjang. Okay, berharap harap dapat ni lah, dapat share lagi banyak lagi ilmu yang saya belajar, yang kita belajar sama-sama. Okay, see you again next time. Thanks. Bye-bye.